Amma ba'du. Terima kasih mengurusi majlis saudara Cik Mat yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Haji Ghazali selaku penyelaras pilihan raya, Al-Fadhil saudara Muhammad Azwan selaku timbalan ketua pemuda PAS kawasan Subang, wakil-wakil masyarakat, ahli-ahli dan seluruh yang hadir pada malam ini, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi anak pun tak tahulah nak sebut apa. Yang pastinya makas tak lah. Menjadi sunnah jihad zaman Nabi dulu memang antara infak yang dituntut ialah membelanjakan jentera untuk berperang fi sabilillah. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya nak petik beberapa ayat Quran kerana Allah mengajar kita disiplin ini ketika bertemu dengan gerombolan musuh. Di dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah menyebut dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu musuh. Jadi kita ni memang jelas dah lah. Musuh kita ni memang sangat jelas. Idza laqitum fi'atan fathbutu, hendaklah kamu tetapkan kaki. Ini Allah ajar kita. Kita tak ada masa dah untuk give up, tak ada masa dah untuk patah balik ke belakang, tak ada masa dah untuk tidak bertindak. Kerana Allah kata fathbutu. Sebab itulah dalam satu peristiwa seperti diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Aufa, Rasulullah dalam keadaan menanti saat berperang, hari untuk perang macam kita ni lah, nanti hari kan, esok, lusa sampailah 5 hari bulan ni menanti. Dulu pun menanti lama macam-macam kan, sampai kita ada orang buat gelaran dah, Najib ni bapak lambat bubar kan. Tapi bila bubar kadang-kadang kita pun tak buat apa-apa pun. Masa tak bubar meramal, meneka dan seumpama. Baik. Jadi dalam keadaan menanti Rasulullah bangun. Dalam riwayat ini menyebut, lalu Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'al adu was'alullahal afiyata wa in lakitumuhum fasbutu wa'lamu anna al jannata tahta liwa tahta zilalis suyuf. Hadis rawahul Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Nabi kata, wahai manusia, janganlah kamu berharap untuk bertemu musuh. Itu dalam suasana perang lah. Jangan harap nak bertemu musuh, kerana musuh ni kadang-kadang ujian ni sangat besar. Ujian sangat besar. Dan kita hari ni tengok macam-macam peristiwa lah. Dalam keadaan tak ada pedang pun, orang boleh pergi dan datang. Kan? Tengok macam-macam. Yang dulunya hebat, dia tengok permata pauh. Kempen dalam sahabat sangat hebat. Bekas timbalan pesuruh jaya PAS, kan? Mantan ketua Dewan Pemuda PAS menjadi calon BN. Dahsyat kan? Jadi ini berlaku. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni, jangan. Kadang-kadang bila kita sombong, Allah uji kita dengan kesombongan. Sebaliknya kata Nabi, mohonlah keselamatan. Itulah matlamat kita hidup yang sebenar. Ya tuan-tuan, kita berperang pun adalah untuk membentuk keamanan. Kita terlibat hari ini pun untuk menggamit keamanan datang kemudian daripada. Lalu Nabi sambung lagi, wa in laqitumuhum fasbutu. Tapi ingat, apabila kamu betul-betul bertemu dengan musuh, hendaklah kamu menetapkan tapak kaki. Kita tak boleh lagi undur. Ini satu adab yang diajar oleh Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah menyebut yang kedua, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah. Ini satu perkara yang kita hari ni kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang kita terlibat dalam kerja pilihan raya sampai kita terlupa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut dalam ayat ni, hendaklah kamu menetapkan kaki, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Saya nak sebut sikit di sini tuan-tuan supaya dia menjadi disiplin kita. Dalam Quran kalau kita merajak, apakah yang dikatakan ingat pada Allah? Ada orang menyebut dengan berzikir. Ada orang sekarang dah mula buat program tahajud.
untuk memohon pertolongan. Ada orang dah membentuk skuad yang dipanggil sebagai skuad tahajud, ada juga. Ni jawatan baru dalam jentera parti. Dan saya pernah dilantik jawatan ni tuan-tuan. Bila hari raya Bukit Gantan. Sampai-sampai sana tiba-tiba ada jawatan. Ustaz dilantik sebagai ketua unit tahajud. Sudah kerja pening kita kan. Kita mari untuk jadi bantu panggil jentera pemuda. Lalu bangunlah malam tu, dah dilantik. Bila bangun, orang Kelantan kata seko buta dah bangun. Ini masalah. Pak kita silap. Bukan begitu kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Jadi ingat kepada Allah, adakah dengan berzikir subhanallah saja? Dalam Quran menyebut antara cara yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berada di medan perang, ingat kepada Allah itu ialah istighfar. Sebab tu Sayyidina Ali menyebut, boleh jadi satu dosa yang kita buat itulah kemenangan bagi musuh. Boleh faham? Satu dosa yang kita buat itulah kemenangan bagi musuh. Banyak mana dosa musuh buat itu kekuatan mereka. Mereka hidup dengan syaitan. Ini kita akan jumpa kat ayat. Lalu Allah menyebut ayat ni wadhkurullaha katsira, maka kita ambillah pengalaman sahabat Nabi dalam surah Ali Imran menyebut bila mereka diuji di medan jihad, kata Allah tidak ada ucapan mereka ni menyebut Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi bila kita terlibat tiap-tiap hari dalam kerja pilihan raya, jangan lupa doa ni. Kerana doa ni Allah rakam letak dalam Quran. Betapa hebatnya doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kerana para ulama menyebut tidak mungkin seorang yang bergelumbang dengan dosa istiqamah dalam jihad. Tidak mungkin. Dia mungkin boleh berjihad tapi istiqamah. Kerana sifat istiqamah itu akan terhasil daripada hati yang bersih. Maka sebab itulah sahabat, antara zikir mereka di medan jihad ialah istighfar. Menyebut kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, yakni dosa besar. Ya Allah, ampunilah segala sifat melampaui batas kami. Ya Allah, tetapkanlah kaki kami di medan jihad ini. Ya Allah, tolonglah kami ke atas orang-orang yang kufur kepadamu. Ini doa para sahabat yang akhirnya Allah rakam. Hari ini kita baca, tuan-tuan. Penutup ayat ni, kalau kita ada dua disiplin ni, Allah kata la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ni saya sampaikan kerana kita bila berada di medan, kadang-kadang kita terlupa adab yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan parti kita ni dipimpin oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Maka kita peringat sesama kita adab yang Allah ajar. Kemudian yang ketiga Allah sebut, ini kena dengar. Ini suatu perkara yang sangat penting bagi kita. Allah sambung, wa ati'ullaha wa rasulah, dan hendaklah kamu, ayat sama ya, dia teratur dalam surah Al-Anfal dalam Quran. Wa ati'ullaha wa rasulah, Allah sebut wahai orang beriman, kemudiannya hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul. Kerana memang banyak berlaku betul cita-cita kita untuk Islam, tapi kita tak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku, minta maaf tersebut, dalam kempen pilihan raya, bila turun kawasan Melayu Islam, bila perempuan hulur tangan, calon tarik tangan, tak bersalah. Lalu bila ditanya sebab apa? Sensitiviti agama. Bila turun kawasan Cina, Cina belum salam, dia telah Allah salam. Kan? Dengan perempuan, bila tanya sebab apa? Political mileage. Jadi perbuatan ini adalah digah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul.
Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ini suatu perintah. Apa saja kerja kita buat, kita kena ikut nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak ada, kita kena ijtihad. Bagaimana cara terbaik untuk kita melaksanakan jihad fisabilillah. Lalu Allah tutup ayat ni. Allah kata, wala tanaza'u, janganlah kalian apabila hendak berperang, kalian bergaduh. Baik, ni Allah pesan. Kita kadang-kadang dekat pilihan raya ni bergaduh. Betul tak? Tak setuju, tak puas hati, macam-macam PSM, betul kan? Saya malah terlibat tahun ni. Betul tak? Malah terlibat tahun ni. Biar Cik Mat sudah, betul tak? Biar Cik Mat sudah. Cik Mat pula telefon, Ustaz tolonglah mari orang tak mahu terlibat. Okay. Ni masalah. Allah pesan wala tanaza'u, jangan kamu bertelingkah. Mengapa? Allah terus beri jawapan. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kerana apabila kamu bertelingkah, fatafshalu. Apa maksud fatafshalu? Kamu akan mengalami gemuruh untuk berdepan musuh. Bila kita bergaduh, kita tak ada kekuatan. Bila tak ada kekuatan, gemuruh. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kamu akan hilang, kata Allah Subhanahu wa taala. Abi nak buat apa? Wasbiru. Allah ajar, waktu itu bersabarlah. Boleh jadi ada perkara kita nak masuk jihad ni, benda yang kita tak boleh terima. Contoh betul kan? Kata Damansara, calon ialah PSM. Sudah. Penimpala tu dah. Nampak lagu mana tuan-tuan? Sedangkan mungkin ada keputusan calon PR ialah Dr. Nasim, saya kata. Betul kan? Pening kita ni. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Allah ajar kalau keputusan itu telah ditetapkan secara jamaah, kerana Allah sebut dalam hadis kursi, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama dengan orang ramai. Yakni keputusan secara syura. Allah kata fasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, kerana Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi tuan-tuan, ini 4 adab yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai penutup, sebab esok kita nak pergi keluar kan, penamaan calon macam-macam. Ada orang dah siap welding lagi motor dengan nak butian nak pasal darah besar kan. Motor sepatut boleh lari 100, boleh pergi 60 kan, darah besar saja. 2008 rekod kan, Kota Damansara. Siapa tu bawa? Dah lah kan. Bapak dia nak sama besar dengan 10 gemok. Naik motor, rekod. Jadi kadang-kadang kita dah mengatur strategi untuk tunjuk kita punya kekuatan. Allah sambung ayat selepasnya. Allah kata kepada kita semua orang beriman, janganlah kalian semua keluar untuk berjihad, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar untuk jihad ni, kata Allah, jangan kalian keluar seperti mana, wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Jangan kamu ikut perangai orang Quraisy keluar dalam peperangan Badar. Lagu mana orang Quraisy keluar dalam perang Badar? Ketika mereka berasa hebat, kuat, mereka menunjukkan kekuatan dengan cara yang sangat dahsyat. Abu Jahal siap istihar dalam perang Badar. Hari ni masa kita bunuh Muhammad, kita sembelih Muhammad, bawa perempuan K-pop kan, Abu Jahal buat dah dulu. Betul. Dalam sejarah memang perempuan itu ialah penari separuh bagai. Dia bawa penyanyi, bawa semua. Bawalah arak masing-masing dan bawalah unta yang banyak untuk kita berpesta. Jadi mereka keluar dengan kekuatan, kesombongan yang sangat dahsyat. Allah ajar balik orang beriman dalam perang Uhud, jangan kamu keluar seperti mereka keluar. Jangan terlalu ego, jangan terlalu sombong. Kerana apa? Kesombongan itu daripada mana? Allah sebut dalam ayat ni, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Kerana tak kala syaitan menghiaskan perbuatan jahat itu menjadi baik. Sombong ni jahat. Syaitan mari tunjuk jadi kebaikan bagi kita. Oh hebat, kita ramai, kita mesti tunjuk kekuatan. Kita naik motor kadang-kadang ARC penuh jalan. Betul kan? Orang home pun siap tunjuk sabar. Sedap kita sabar. Padahal kita telah mengambil jalan orang lain. Maka kata Allah Ta'ala, ingat molek pada waktu itu kemungkinan syaitan menghiasi diri kamu. Sebab apa Allah sebut begini?
Kerana dalam perang Badar, mengapa Abu Jahal berani? Allah memberitahu syaitan telah bersekongkol. Tak kala syaitan menjelmakan diri mereka dengan wajah Suraqah bin Malik, memberitahu orang Mekah Quraisy, kami kabilah dia akan bersama membantu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan sebut dengan suara, dengan wajah manusia, dengan watak Suraqah bin Malik, menyebabkan orang berasa kuat. Dia berasa ada penolong. Syaitan kata, fala ghaliba lakumul yawma minan nas. Hari ini ingatlah tuan-tuan, tak ada siapa boleh mengalahkan tuan-tuan. Lalu Allah pun sebut, syaitan tak tahu satu perkara. Di saat dia merancang, Allah merancang. Falamma taqala syaitan ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tara, Allah sebut dalam ayat ni, tak kala malaikat syaitan itu melihat apa yang orang tak lihat. Apa benda? Di hadapan mereka syaitan aku ada malaikat. Malaikat mari duduk sebelah tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqasa ala akibai, syaitan pun berpaling ke belakang. Sebab apa syaitan berpaling ke belakang? Inni ara ma la tarawun. Syaitan sebut, aku nampak benda yang kamu semua tidak nampak. Apa syaitan nampak? Malaikat yang datang membantu. Maka sebab tu kalah tentera musyrik dalam peperangan Badar. Jadi kita bimbang, Allah ajar kita, kalau kamu keluar dengan kesombongan, syaitan yang datang menguatkan kamu. Waktu itu syaitan akan lari pada satu masa, menyebabkan kita hilang kekuatan. Maka orang Quraisy telah tewas, syaitan telah lari kerana dia nampak malaikat. Iblis syaitan menyebut dalam ayat ni, aku melihat benda yang kamu tidak nampak. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata syaitan. Maka Allah mengajar kita, janganlah apabila kita keluar untuk berjihad, kita keluar dengan penuh kesombongan. Ini adab yang Allah ajar. Keluarlah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah, mengajak para sahabat keluar daripada rumah dalam keadaan beriman. Jihad adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah adab berjihad tidak boleh memotong pokok, membunuh binatang ternak, mematahkan dahan-dahan pokok, begitulah kita hari ini. Kita tidak boleh merosakkan harta benda awam. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adab yang sangat penting. Saya sebut semua ni supaya menjadi tazkirah kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan, kerana esok kita semua akan bergelar jentera. Kan? Mulai esok sampailah hari pilihan raya, kita akan bergelar jentera untuk menguatkan kita punya pakatan dan mencapai kejayaan seperti disebut oleh Cik Mat. Cuma hadis tadi hujungnya saya nak sebut, tadi tak sebut lagi. Kita mari malam ni alhamdulillah makan pun sudah kan, dengan kambingnya yang lembut kan. Kena molek, ada burger lagi dengan sos yang sangat orang panggil menarik. Itu adalah habuan kita di dunia. Maka Allah sebut dan Nabi sebut di hujung hadis tadi, jangan kamu bercita bertemu musuh, berdoalah keamanan. Bila bertemu musuh jangan kamu lari. Lalu Nabi pun tutup hadis, wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ketahuilah sahabat-sahabatku, syurga itu berada di bawah bayang pedang. Kita berdoa nak masuk syurga. Nabi ajar dalam hadis ni, doa rupanya tidak akan datang dengan syurga tak akan datang dengan doa. Nabi sehingga menyebut, ingatlah syurga berada di bawah bayang pedang. Maknanya siapa yang terlibat, dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mudah-mudahan keterangan Nabi bagi menjawab jaminan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah ingin membeli daripada orang beriman diri mereka dan harta benda mereka. Allah nak bayar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah akan bayarnya dengan syurga. Maka sebab tu Nabi ajar, di manakah duduknya syurga itu? Tahta zilali as-suyuf, di bawah bayang pedang-pedang yang kita bawa ke medan perang. Hari ni kita tak guna pedang. Jadi mana bayang? Bayang ni ialah bayang-bayang bendera. Kain-kain rentan yang kita buat. Di bawah itu semuanya terdapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuntutlah syurga dengan cara ni. Buatlah walaupun sekecil tindakan yang pernah dibuat oleh seekor burung
untuk memadam api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Dah banyak dah apa sikit. Tak boleh banyak-banyaklah malam tengok cikgu pada pakai baju lama pah, betul kan? Berani betul tak? Tapi tak duduk depan kamera lah. Kalau jelas maknanya berani itulah ada, betul kan? Jadi kalau kita kuat, tunjuk kekuatan. Tapi jangan sombong. Kalau kita tak mampu, maka berselindung. Tak jadi salah. Kerana Allah juga mengajar dalam Quran, khuzu hizrakum, berhati-hatilah kerana musuh ni jahat. Berhati-hatilah kata Allah. Tapi ingat, fanfiru, bergerak kata Allah. Hati-hati, tapi syarat kena bergerak. Ada orang hati-hati siapa tak bergerak. Ada juga kan? Tak buat sebab apa? Saya tak boleh kan? Jangan begitu. Allah sebut khuzu hizrakum fanfiru. Ambillah cara yang langkah yang paling berhati-hati tapi bergeraklah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sebut dalam hadis tadi, mudah-mudahan kita mendapat syurga yang kita tuntut tiap-tiap hari menuntut doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang kita tutup tiap-tiap kali doa kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, peringatan tadi mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semua. Esok kita memulakan tugas. Bahkan tuan-tuan dah terlibat lama dah. Bendera banyak dah dipasang. Bak kita ni pegang bendera tu kan. Nak ceramah kadang-kadang payah. Nak buat hit and run kadang-kadang payah juga, betul tak? Nak cakap jadi tak ada topik kan. Payah. Kami dulu pernah buat berjalan tak ada kalimah keluar dari mulut. Kan? Kereta dah bergerak masuk kampung. Sebab apa? Tak ada latihan yang cukup. Tapi bendera semua orang boleh buat. Maka kerja ni banyak dah berlaku. Allah telah mencatat satu persatu tindakan kita dan akan dibawa pada hari akhirat untuk diberi balasan dan kita mendapat redha dengan dimasukkan ke dalam syurganya. Mudah-mudahan itulah yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf banyak kalau terganggu. Hak duk tengah nak potong kambing tadi kan. Hak duk tengah nak nambah, boleh nambah lepas ni, nampak semakin sedap bau tu kan. Hak tukang masak pisah tak lepas ni keliling. Panggil kemoh ni, beri isyarat jangan klik golok duk tangan kan. Jadi bolehlah meneruskan tindakan masing-masing. InsyaAllah kita akan sama-sama berjihad fi sabilillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.